Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan Datuk Yusuf Zaki, semoga Allah memberkati beliau. Surah Quraisy, surah kaum Quraisy, surah yang ke-106. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-saif walyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ila fi Quraisy, kerana mengenangkan nikmat kebiasaan kaum Quraisy. Ila fihim rihlatas sita'i was-saif, iaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan panas. Walyabudu rabb hadzal bait, maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Allah Azza wa Jalla telah memperkenankan doa kekasihnya Nabi Ibrahim apabila beliau berdoa kepadanya selepas selesai membina rumah Kaabah dan membersihkannya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa, dan kurniakanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ayat 126 surah Al-Baqarah. Lalu Allah jadikan negeri ini aman sentosa dan bebas dari kuasa pemerintah yang zalim. Juga ia jadikan orang-orang yang tinggal di sana aman sentosa, walaupun negeri-negeri di sekelilingnya sentiasa diancam ketakutan sehingga sampai kepada zaman penduduk-penduduknya menyeleweng dari agama yang benar dan melakukan syirik terhadap Allah dan menyembah berhala-berhala. Ini semua dilakukan Allah kerana satu nikmat, satu hikmat yang dikehendakinya terhadap rumah suci itu. Apabila bala tentera bergajah datang untuk merobohkannya, mereka telah menerima akibat yang menghancurkan mereka, bagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Fil. Allah telah memeliharakan keamanan dan kesentosaan rumah ini dan menjaga kehormatannya sebagaimana yang diterangkan oleh Allah. Tidakkah mereka melihat kami jadikan negeri mereka tanah suci yang aman sentosa, sedangkan manusia di negeri-negeri di sekeliling mereka rompak-merompak. Ayat 67 surah Al-Ankabut. Peristiwa serangan bala tentera bergajah memberi kesan yang amat besar, menambahkan kehormatan rumah Kaabah di seluruh pelosok semenanjung tanah Arab, juga meninggikan darjat penduduknya dan para penjaganya dari kaum Quraisy. Ini menolong mereka dapat menjelajah ke negeri-negeri lain dengan aman, kerana di mana sahaja mereka pergi, mereka dihormati dan dilayani dengan baik. Ini juga menggalakkan mereka mengadakan perjalanan perniagaan 2 hala yang besar dengan angkatan kafilah, iaitu perjalanan ke Yaman di selatan dan perjalanan ke Syam di utara, serta mengatur 2 angkatan perniagaan yang besar, iaitu pertama, kafilah perniagaan yang menuju ke Yaman di musim sejuk. Yang kedua, angkatan kafilah perniagaan yang menuju ke Syam di musim panas. Walaupun keamanan jalan-jalan bukit di semenanjung tanah Arab dalam keadaan yang buruk dan penuh dengan kejadian samun-menyamun, tetapi kehormatan Baitullah yang dirasakan di seluruh pelosok semenanjung tanah Arab telah menjamin keamanan
dan keselamatan kepada penduduk-penduduknya dalam kegiatan-kegiatan perniagaan mereka. Kaum Quraisy telah diberikan suatu keistimewaan. Pintu-pintu rezeki dibuka luas di hadapan mereka dan mereka dapat berniaga di dalam keadaan aman sentosa. Mereka amat tertarik dengan dua perjalanan perniagaan yang menggantungkan itu sehingga kedua-duanya menjadi adat atau tradisi dalam kehidupan mereka. Inilah nikmat kehidupan yang Allah peringatkan kaum Quraisy selepas kebangkitan Rasulullah, sebagaimana ia memperingatkan mereka dengan peristiwa serangan bala tentera bergajah dalam surah Al-Fil. Inilah nikmat kebiasaan mereka melakukan dua perjalanan perniagaan di musim dingin dan di musim panas. Itulah nikmat rezeki yang mewah hasil dari dua perjalanan perniagaan itu. Sedangkan negeri mereka kering kontan. Mereka dapat hidup selesa dan senang dari limpah kurnia Allah. Itulah nikmat keamanan dari ketakutan sama ada di kampung halaman mereka sendiri, di sekitar Baitullah, atau dalam perjalanan mereka ke lain-lain negeri. Mereka selama-lamanya berada dalam lindungan kehormatan rumah suci Kaabah yang dipelihara Allah dari segala pencerobohan. Allah mengingatkan kaum Quraisy dengan nikmat-nikmat ini supaya mereka merasa malu kerana menyembah yang lain dari Allah, sedangkan Allah itulah penaung rumah suci itu. Mereka hidup aman sentosa dan dengan nama rumah suci itu mereka diberi layanan yang baik dalam perjalanan mereka dan mereka dapat pulang kembali dengan selamat. Allah berfirman kepada kaum Quraisy kerana mengenangkan nikmat kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan musim panas, maka sudah sewajarnya mereka menyembah Allah, penaung rumah suci itu yang telah mengurniakan nikmat keamanan pada mereka, yang telah menjadikan mereka begitu biasa dan selesa dengan perjalanan perniagaan itu. Dan dari perniagaan inilah mereka memperoleh hasil keuntungan yang mewah. Kerana itu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini. Allazi at'amahum min ju'in, yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Mengikut keadaan bumi negeri mereka, mereka sepatutnya sentiasa diancam kelaparan. Tetapi Allah selamatkan mereka dengan bekalan-bekalan makanan dari kelaparan itu. Wa amanahum min khawf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Mengikut keadaan mereka yang lemah dan keadaan alam sekitar di sekeliling mereka, mereka sepatutnya sentiasa diancam ketakutan. Tapi Allah amankan mereka dari ketakutan itu. Itulah peringatan Allah yang sewajarnya menimbulkan rasa malu di dalam hati kaum Quraisy. Mereka bukannya tidak tahu nilai Baitullah dan kesan kehormatannya dalam kehidupan mereka. Malah dalam saat-saat kesusahan dan duka nestapa, mereka tidak memohon perlindungan melainkan pada Tuhan rumah suci yang tunggal itu sahaja. Lihat sahaja Abdul Muttalib, ia tidak menentang angkatan tentera Abrahah dengan kekuatan askar, tapi ia menentang Abrahah dengan Tuhan rumah suci yang mengawal sendiri rumahnya. Ia tidak menentang Abrahah dengan patung dan berhala-berhala. Ia tidak berkata kepada Abrahah, Tuhan-Tuhan itu akan melindung keselamatan rumah suci mereka. Tapi apa yang dikatakan kepada Abrahah ialah, saya adalah tuan kepada unta-unta yang dirampas engkau, dan rumah ini mempunyai tuannya yang akan mempertahankannya. Tetapi sayang, kesesatan dan penyelewengan zaman jahiliah tidak mengakui kebenaran dan pandangan akal yang baik. Surah ini adalah lanjutan dari surah Al-Fil sebelumnya. Dari segi pokok persoalan dan suasana, walaupun ianya merupakan satu surah
yang berasingan yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat hadis, di antara turunnya surah Al-Fil dan surah Quraisy adalah dipisahkan oleh 9 surah yang lain. Tetapi tertib kedua-dua surah ini di dalam mazhab adalah disusun beriringan sesuai dengan pokok persoalan keduanya yang hampir sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.